Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dah pukul 4, kita mulakan je lah pembelajaran kita pada petang ini, okey? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bismillah. Kita baca doa untuk belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la alaina hikmataka wa anshur alaina min ini rahmatika ya arhamar rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Tu siapa? Azalia. Okey, jadi terima kasih kerana pada semua anak-anak ustazah sebab join kelas kita pada petang ini, walaupun tak semua yang hadir, tapi apa yang awak buat sekarang ni pun ustazah dah cukup hargai, sebab tak mudah untuk waktu sekarang macam gini kita nak menimba ilmu kan. Lagi-lagi dugaannya duduk rumah. Mesti ada yang malas, ada yang nakkan tilam je, bantal busuk dan sebagainya kan. Jadi bila awak harungi semua ni, dugaan ni, dengan cuba paksa diri awak timba ilmu, dan awak cuba juga walaupun tengah pandemik macam gini, itu pun satu jihad untuk awak dalam pelajaran. Okay, ustazah nak ucapkan tahniah dan kepada semualah, dan mengharapkan bila kelas ustazah-ustazah yang lain pun awak akan turut sertai juga. Okay, kita pergi kepada apa ni. Hari ni kita nak belajar ibadat. Buka kitab ibadat, kita nak belajar muka surat 42. Okey. Sekejap. Okey. Kita nak belajar okey. Sekarang ni apa yang awak nampak dekat gambar ni? Orang mandi. Orang mandi. Lagi? Okey, ada yang dia tengah gosok ketiak kan, kat sabun ni semua kan. Dia tengah pakai shampoo. Jadi kita nak belajar hari ini adalah jenis-jenis mandi sunat, di mana mandi sunat ni adalah satu simbolik, tutup mic. Jenis-jenis mandi. Apa dia mandi? Mandi ni adalah simbolik untuk kita ni bersihkan diri kita daripada segala kekotoran. Malah kita boleh juga bersihkan diri kita ni dari segi rohani. Dengan cara macam mana? Sebab itulah Allah hadirkan jenis-jenis mandi, iaitu mandi wajib, mandi sunat dan mandi harus yang kita belajar sebelum ni kan. Dan hari ni kita nak belajar pula secara mendalam tentang jenis-jenis mandi sunat. Okey, untuk jenis-jenis mandi sunat ni pula ada 12. Tapi untuk pembelajaran kita pada petang ini, ustazah akan terangkan secara mendalam untuk dua jenis-jenis mandi sunat dahulu, iaitu mandi sunat Jumaat dan mandi sunat 2 hari raya. Okey, sekarang ni ustazah nak okey, Naufal, cuba baca mandi sunat Jumaat. Naufal ada tak? Okeylah, Azalia. Cuba baca mandi sunat Jumaat. Tengok buku teks lah. Tengok slide ustazah ni pun boleh kalau nampak. Kalau pakai phone, zoom je kalau tak nampak. Ke line saya yang lambat ni?
Azalia ada tak Azalia? Baca mandi sunat Jumaat. Open mic, open mic. Bermula daripada keluar fajar hingga seseorang putus asa dari hendak melakukan solat Jumaat. Okey. Yang kedua. Afdal ketika hampir pergi solat Jumaat. Okey, pandai. Tutup mic. Okey. Apa yang kawan kita cakap tadi tentang mandi sunat Jumaat ni? Yang pertama adalah ianya bermula daripada keluar fajar hingga seseorang itu putus asa daripada hendak melakukan solat Jumaat. Okey, apa yang dimaksudkan dengan putus asa ni adalah bukannya seseorang yang putus asa tau. Maksudnya kat sini adalah seseorang yang waktunya bermula daripada keluar fajar sidik tau. Fajar sidik yang pagi-pagi tu hingga seseorang putus asa. Maksudnya jika awak ni melakukan solat Jumaat dan lepas solat Jumaat baru mandi sunat, awak takkan dapat pahala mandi sunat tersebut. Tapi kalau awak mandi sunat sebelum solat Jumaat, baru awak akan dapat pahala mandi sunat tersebut. Walaupun awak semua tidak dapat melakukan solat Jumaat pada hari Jumaat, tapi sebelum solat Jumaat tu awak buat mandi sunat, awak tetap akan dapat pahala mandi sunat tersebut walaupun tidak berpeluang untuk tidak berpeluang untuk melakukan solat Jumaat ketika itu. Okey, faham? Yang kedua adalah afdal ketika hampir pergi solat Jumaat. Maksudnya walaupun awak dah mandi waktu-waktu pagi tu, awak dah niat awak nak mandi sunat, tak ada masalah pun sebenarnya. Tapi ianya lebih afdal ketika awak hampir nak pergi solat Jumaat. Selalunya pergi solat Jumaat pukul berapa? Pukul 12 lebih, pukul 1 kan. Jadi waktu-waktu nak pergi solat Jumaat tu, contoh pergi pukul 1, dalam pukul 2.30 kan, baru awak mandi ke pukul 12, baru awak mandi sunat, niat mandi sunat, barulah awak dapat pahala yang afdal. Kiranya waktu-waktu yang afdal lah untuk awak melakukan mandi sunat tersebut. Okey, kita tengok mandi sunat 2 hari raya. Siapa pula yang nak baca ni? Naufal ada? Okey, baca yang mandi sunat 2 hari raya. Bermula setelah berlaku setengah malam hingga terbenam matahari. Okey. Afdal setelah terbit fajar. Okey, pandai. Jadi apa yang kawan awak cakap tentang mandi sunat 2 hari raya ni adalah mandi sunat 2 hari raya ni Aidilfitri dengan Aidil Adha. Okey, kalau sebelum ni kita dah lalui fasa hari raya Aidilfitri. Jadi pada pagi hari raya Aidilfitri tu awak niat dalam hati awak nak mandi sunat. Itulah bagusnya sebab awak dapat pahala mandi sunat ketika itu. Yang perempuan tak berpeluang untuk solat hari raya ketika itu. Tidak mengapa pun sebab awak boleh buat mandi sunat hari raya walaupun awak dalam keadaan keuzuran. Okey, yang pertama tadi bermula setelah berlaku setengah malam hingga terbenam matahari. Maksudnya waktu malam raya tu pun dah boleh sampailah terbenam matahari pada keesokan harinya. Macam tu. Dan ianya afdal setelah terbit fajar. Waktunya afdal setelah terbit fajar. Ini adalah waktu afdal setelah terbit fajar ni maksudnya waktu petang nak ke waktu terbit fajar tu lah. Waktu tu adalah waktu yang afdal. Waktu petang pula, waktu pagi. Okey. Kita terus kepada latihan yang kita nak buat pada hari ini. Sebab hari ini kita belajar tentang mandi sunat Jumaat dan mandi sunat 2 hari raya sahaja. Okey. Kita nak buat latihan. Okey, kita tengok yang pertama. Soalan yang pertama, mandi sunat Jumaat dikhususkan untuk kaum lelaki sahaja. Betul ke salah?
Betul. Okey, pandai. Kita tengok betul ke tak. Mandi sunat Jumaat dikhususkan untuk lelaki sahaja. Tadi siapa yang jawab? Naufal yang jawab betul. Jawapannya salah. Sebab mandi sunat Jumaat ni bebas untuk kaum lelaki ataupun kaum perempuan. Okey, kita tengok kepada soalan yang kedua, iaitu mandi pada hari raya Aidiladha adalah sunat. Betul ke salah? Betul. Betul. Okey, kita tengok betul ke salah. Okey, pandai. Kita tengok soalan yang ketiga pula. Mandi sunat hari raya afdal setelah terbit fajar. Betul ke salah? Salah. Salah. Ya ke? Ya ke? Salah ke betul? Salah ke betul? Ingat balik, mandi sunat hari raya afdal setelah terbit fajar. Okey, tengok. Betul. Okey, pandai. Kita pergi ke soalan yang keempat. Mandi sunat Jumaat hanya dibenarkan pada hari Jumaat sahaja. Betul ke salah? Betul. Okey, kita tengok. Okey, pandai. Kita tengok yang kelima pula. Mandi sunat 2 hari raya hanya untuk mereka yang menunaikan solat sahaja. Betul ke salah? Salah. Okey, kita tengok betul ke tak. Okey, pandai. Okey, itu sahaja untuk soalan kita pada hari ini. Sekejap. Okey, hari ni walaupun kita belajar sikit sahaja, tapi input yang kita dapat tu asalkan input yang awak dapat tu bermanfaat. Tak guna kalau saya ajar banyak sangat tapi awak tak hadam pun dekat kepala. Betul tak? Okey. Jadinya kita dah nampak ya, mandi sunat Jumaat ni memang kita dah buat dalam kehidupan seharian kan. Lelaki macam Naufal kan, lelaki kan selalu pergi solat Jumaat. Tapi disebabkan kekangan waktu sekarang ni iaitu COVID-19, disebabkan awak kaum lelaki ni, yang lagi-lagi budak-budak ni tidak berpeluang untuk pergi solat Jumaat di masjid. Jadi untuk menambahkan pahala awak, tak kisah sama ada lelaki ke perempuan ke, tak ada masalah kalau awak nak pergi buat mandi sunat Jumaat tu. Buatlah waktu pukul 12 ke pukul 11 gitu kan. Macam tu. Lepas tu mandi sunat 2 hari raya ni pula. Kita dah selalu hadapi hari raya, ada hari raya korban tu kan. Lepas tu kita dah hadapi hari raya Aidilfitri. Tapi bila kita dapat ilmu ni, kita tak amalkan dalam kehidupan seharian kita. Bila dah pagi raya, kita tak buat mandi sunat. Jadi rugilah sebagai kita ni orang Islam, umat Islam, jika kita belajar sesuatu ilmu itu tetapi kita tidak amalkan dalam kehidupan seharian kita. Jadi kita kena jadi orang yang berkualiti. Okey? Faham? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Okey, sepatutnya itu sahaja kelas kita pada petang ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, kita baca tasbih kafarah dan surah Wal-Asr dahulu. Bismillah pula. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Okey, terima kasih semua sebab join kelas saya pada petang ini. Okey, semua boleh buka kamera, kita nak ambil gambar. Okey. 1, 2, 3. Okey. Terima kasih semua sebab join kelas pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.